Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah kurniakan kita taufik dapat kita bersama-sama solat tarawih dan witir bersama dengan imam. Mudah-mudahan kita telah mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam seperti mana yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni dah malam yang ke-7. Sekejap di masa berlalu cukup 7 malam kita bertarawih. 1 minggu 7 malam. Dan dalam tempoh 7 hari ni ataupun 7 malam ni lah, belum 7 hari lagi kan. Esok 7 hari. Mudah-mudahan kita telah mendapat kebaikan-kebaikan Ramadan, kita telah mendapat rahmat daripada Allah, diampunkan dosa-dosa kita dan dibebaskan kita daripada api neraka. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, 7 malam berlalu dengan begitu pantas. Dan begitu jugalah 7 malam yang kedua, ketiga dan yang keempat nanti. Macam tu jugalah yang kita akan sebutkan bila kita akan bertemu malam-malam terakhir Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dapat bertemu dengan malam-malam akhir Ramadan dan Allah kurniakan kita malam Lailatul Qadar dalam masa yang sama. Bilang. Okey. Bismillah. Biasa kalau ada gangguan dekat sound system ni, biasa kita kata ada setan kacau. Tapi bulan Ramadan setan kena ikat. Jadi bukan kerja setan tadi, jangan risau. Okey, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tadi imam kita baca daripada surah Al-Maidah pada juzuk yang ke-7. Dalam surah Al-Maidah Allah Taala ceritakan macam-macam hukum hakam. Dan salah satu daripada ayat yang disebutkan pada, seingat saya, rakaat yang ke-8 kot, yang terakhir sekali, Allah SWT nyatakan, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad, takkan sama yang buruk dan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu mengkagumkan engkau. Fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai mereka yang mempunyai akal fikiran, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian berjaya. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya dia ada satu kaitan yang cukup rapat dengan bulan Ramadan kita, iaitu satu-satu yang kita diminta sentiasa untuk jaga adalah kebaikan, perkara-perkara yang baik, dan elakkan daripada perkara yang buruk walau macam mana sekalipun. Dan perkara yang buruk yang disebutkan sebagai al-khabith, walaupun banyak macam mana sekalipun, walau majoriti orang lakukan sekalipun, kalau benda tu tak baik, maka kita tinggalkan. Dan ayat ini Allah Ta'ala sebutkan tanda kepada orang yang bertakwa. Maka Allah sebutkan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Puasa pun Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. So memang ada satu kaitan yang cukup rapat. Baik dan buruk, satu perkara yang dinamakan sebagai tayyib dan perkara yang dinamakan sebagai khabith. Khabith ni satu yang keji, yang hodoh. Walaupun banyak macam mana pun sekali kekejian dan kehodohan itu, keburukan itu. Dan memang pun kalau biasanya benda tu banyak, maka kita rasa susah untuk melawan arus, ataupun untuk meninggalkan, ataupun untuk rasa benda tu salah. Sebab dah rata-rata orang buat.
Bila ramai orang buat, maka yang buruk pun nampak macam baik. Bila tak ramai orang buat, maka yang baik pun nampak macam buruk. Kadang-kadang begitulah. Jadi bulan Ramadan ajar kita untuk jaga. Perhatikan tuan-tuan, imam kita tadi baca doa lepas witir tadi. Tuan-tuan perasan doa beliau pada hujung-hujung doa tu, beliau doa Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Lepas tu wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, tolonglah kami pada bulan Ramadan ini untuk berpuasa, untuk bangun malam dan juga untuk membaca Al-Quran. Kemudiannya apa? Wa ghaddil basar wa hifzil lisan. Dan menundukkan pandangan serta menjaga lidah. Menjaga lidah. Yang saya nak sebutkan kat sini adalah berkaitan dengan menjaga lidah tadi itu. Jadi doa kita minta sangat-sangat supaya siang dan malam kita dapat jaga lidah kita. Lidah kita termasuklah apa yang kita tulis dekat social media dan sebagainya. Bila kita sebutkan tentang menjaga lidah, Imam Al-Ghazali letakkan menjaga lidah ini salah satu daripada perkara yang paling besar sekali daripada kita menjaga semua anggota tubuh badan kita. Sampai Imam Al-Ghazali sebutkan ada 8 dosa besar ataupun dosa yang paling kerap orang lakukan berkaitan dengan lidah. Dan banyak daripada dosa lidah ini menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Pahala puasa habis, burn macam tu je. Dan pada hari ini orang masih lagi selamba je membuat dosa-dosa lidah ataupun bercakap perkara-perkara yang buruk. Kan susah untuk kita lawan diri kita daripada bercakap benda yang buruk. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda tu dah biasa. Ataupun benda tu dah ramai orang buat. Bila orang semua pakat buat, maka kita pun tak rasa benda tu dosa. Tak rasa pun dosa tu besar. Imam Al-Ghazali bawakan satu perumpamaan. Tuan-tuan, ibaratnya seorang guru agama yang memakai rantai emas ataupun memakai gelang emas. Kalaulah ustaz kita pakai rantai emas, nescaya kita akan kutuk dia. Kita kutuk kat mana? Kutuk kat belakang. Bukan cakap depan, kan? Kutuk kat belakang. Teruknya dia pakai gelang emas. Kan haram tu. Apa barang nama je ustaz? Kan? Kita macam-macam kan? Kita kata macam-macam. Imam Al-Ghazali kata, perbuatan kita yang mengumpat orang yang pakai gelang emas tu lebih besar dosa dia daripada dia pakai gelang emas. Kita tengah mengumpat tu lagi besar dosa kita daripada perbuatan yang kita umpatkan. Bila kita mengumpat orang, kita rasa kita tengah bercakap pasal dosa orang yang sangat buruk. Kita tak perasan kita buat dosa yang lagi buruk daripada orang tu buat. Sebab apa? Imam Ghazali kata, sebab apa kita tak perasan? Sebab orang yang pakai gelang emas ataupun ustaz yang pakai gelang emas tu tak ramai ataupun mungkin tak ada. Tak pernah nampak lagi dah dalam sejarah kita kan. Tak pernah nampak lagi dah dan mudah-mudahan tak nampak lagi dah. Takkan nampak lah. Tapi mengumpat tu benda biasa. Yang jadi benda harian. Menu harian kita. Jadi bila dah tiap-tiap hari buat, maka dia tak rasa benda tu dosa yang besar. Mudah-mudahan Ramadan ni, keluar daripada Ramadan kita jadi orang yang bila ada saja umpatan, kutukan, bahasa yang kesat, bahasa yang keji dan sebagainya, telinga kita jadi berdesing. Rasa tak best betul. Rasa kenapa pula nak cakap buruk macam ni? Kenapa nak kata pasal orang tu? Ataupun kenapa kena gunakan perkataan yang kesat? Kenapa nak sebut gitu? Kenapa nak sebut gini contohnya? Biar telinga kita jadi berdesing, biar sensor kita tu baik balik. Sensor kita ni dah rosak sebenarnya. Sebab dah terlampau banyak sangat kata-kata kesat, keji, mengumpat dan sebagainya yang masuk kat telinga kita. Akhir sekali kita tak rasa pun benda tu salah. Biar sensor kita ni baik semula sebelum akhir Ramadan. Agar itu sebagai salah satu tanda kita telah mendapat kebaikan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Kita kan bila terlampau selalu sangat dengan perkataan-perkataan yang buruk dan sebagainya, kadang kita lupa. Nabi SAW bagi tahu dalam sebuah hadis yang sahih, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang batil dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah Taala tak pandang pun ayyada'a ta'amahu wa syarabah, dia meninggalkan makan dan minum dia. Tak pandang pun dah tak ada keperluan dah.
Bila dia tinggalkan makan dan minum dia, tapi dia tak tinggalkan perkataan-perkataan dia yang mendatangkan dosa, maka dia hanya mendapat lapar dan dahaga. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa tak dapat apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Tuan-tuan perhatikan anak-anak muda juga. Tuan-tuan tengok sini kan anak muda. Saya tengok masjid kita ni banyak anak muda. Tuan-tuan tengok perkataan yang digunakan. Mudah-mudahan ni bukan anak muda masjid ni lah, orang lain. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat disebut, mesti ada perkataan yang kotor disebutkan. Ataupun perkataan yang tak elok. Kalaupun tak mencarut, akan gunalah perkataan bodoh contohnya. Itu dah jadi terlampau biasa. Kan? Saya rasa abang-abang kita semua tak ada macam tu. Yang biasa berlaku ni pada generasi yang muda. Ini perbualan biasa, bukannya marah bukannya tengah bergaduh. Ini tengah mesra, bercakap biasa. Selang 2-3 ayat keluar perkataan bodoh. Selang 2-3 ayat keluar perkataan apa? Minta maaf saya sebutlah, babi contohnya. Selang 2-3 ayat macam tu lah dia. Perkataan-perkataan tu dah jadi satu lumrah. Tuan-tuan kalau dengar anak-anak kita sebut benda tu, dengar terus tegur. Dan jangan sekali-kali biasakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang buruk dalam perbualan seharian kita. Kalau kita tengok para sahabat tengah bergaduh pun dia orang jaga. Tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami seorang sahabat Nabi SAW yang hebat, yang mana hebatnya Sayyidina Rabi'ah ni, saya tengok banyak benda, tapi Sayyidina Rabi'ah ni dia cerdik. Dia bila Nabi SAW tanya pada dia, sal tu'ta, minta satu perkara engkau akan diberi. Minta satu benda, apa dia minta? Kalau kita lah diminta satu perkara, satu je, confirm dapat. Apalah agaknya yang kita akan minta? Beliau Sayyidina Rabi'ah ni, beliau minta satu perkara yang memang perfect. Apa beliau kata? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta pada engkau supaya aku dapat bersama dengan engkau di syurga. Aku dapat teman rapat, aku jadi teman rapat engkau dekat syurga. Kalau dah jadi geng Rasulullah SAW dekat syurga, maknanya apa tu? Maknanya confirm dah syurga yang tertinggi. Confirm dah tak masuk neraka. Confirm dah dapat redha Allah. Confirm dah terlindung daripada murka Allah. Confirm dah dapat husnul khatimah. Dan segala-galanya lah. Confirm dah syurga pun elok untuk dia, kubur pun elok untuk dia. Confirm dah dekat padang mahsyar pun senang untuk dia, kan? Jadi dia minta satu je. Minta berteman dengan Rasulullah SAW di syurga. Tapi orangnya hebat, tuan-tuan, bukan sekadar minta. Beliau satu hari bergaduh dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berteringkah, berkelahi tentang tanah, sempadan tanah. Sempadan tanah bila berkelahi, biasalah. Beliau katakan wajaatid dunya, maka datanglah dunia. Maksudnya mulalah panaslah pergaduhan tu, pertelingkahan tu. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata sesuatu yang menyebabkan beliau berubah air muka. Air muka jadi berubah sikit. Sekejap je. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang yang sangat prihatin, tengok muka kawan dia berubah, dia terus perasan benda tu. Dia tahu yang dia dah tersilap cakap. Dia terus sebut apa? Qul li mithla ma qultu lak. Kata padaku seperti mana apa yang aku kata pada engkau. Kata balik pada aku seperti mana apa yang aku kata pada engkau. Kita kalau kita bergaduh, tengok muka kawan kita berubah, lagi kita tambah ajinomoto lagi. Kan? Oh dah kena lah ni, dah kena dah. Kan? Dah tepat pada sasaran dah, kita rasa bull's eye. Oh. Kalau kawan kita punya muka berubah, Sayyidina Abu Bakar lain. Nampak muka berubah, terus dia kata, kata balik dekat aku seperti mana apa yang aku kata kat engkau. Jangan biarkan macam tu je. Lalu Sayyidina Rabi'ah kata balik ke? Tidak. Sayyidina Rabi'ah kata apa? Aku tidak akan berkata pada engkau melainkan yang baik-baik saja. Kita kalaulah kawan kita bagi peluang untuk kata buruk dekat dia, oh kan, kita tak payah tunggu can, kan? Memang kita kata buruk terus. Ini kalau budak-budak kecil kan, mak kau hijau,
kan. Dia tambah pula yang kawan tu jawab balik, nenek kau hijau, kan. Yang seorang lagi tambah lagi, kau punya mak hijau pekat, kau tahu, kan. Kita apalah sebenarnya ceritanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dengar kata Sayyidina Rabi'ah tak nak kata melainkan yang baik pada dia, Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Dia kata tak boleh, kau kena juga kata kat aku. Sayyidina Rabi'ah pula kata, tak, aku hanya akan kata baik saja pada engkau. Dah bergaduh pula benda tu. Dia bergaduh. Yang seorang suruh, yang seorang tak nak. Seorang suruh, seorang tak nak. Dah kan dia, Sayyidina Abu Bakar pun kata, aku akan mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak mengadu pada Rasulullah, kawan dia tak nak kata buruk kat dia. Bayangkan. Kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila dia berjalan sikit aja, kawan-kawan yang lain ni nampak pergi dekat dengan Sayyidina Rabi'ah. Dia pun kata, diorang pun kata, apalah Abu Bakar tu, dia yang kata buruk dekat engkau, dia pula nak mengadu pada Rasulullah, kan? Apa kata Sayyidina Rabi'ah? Sayyidina Rabi'ah kata, korang semua pergi daripada sini, jangan duduk dekat dengan aku, sebab korang tak kenal ke itu siapa. Itu manusia yang terbaik sekali, sebaik-baik manusia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia puji pula Sayyidina Abu Bakar, dia pertahankan pula Sayyidina Abu Bakar. Kita kalau dapat geng lagi seronok, kan? Dia tak. Bahkan dia kata, korang pergi dari sini sebab aku risau kalau Abu Bakar pandang belakang, dia nampak aku dengan kalian, dia akan sangka aku dah berpakat dengan kalian, bercakap tentang beliau. Kalaulah beliau murka, nanti Rasulullah SAW akan murka. Kalau Rasulullah SAW akan murka, maka Allah akan murka pada aku. Gitu sekali dia pertahankan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan? Last kali dia dipanggil oleh Rasulullah SAW, datang menghadap Rasulullah. Dia pun kata, wahai Rasulullah, aku tak akan cakap yang buruk tentang Abu Bakar, aku tak akan cakap. Last kali Rasulullah SAW yang bagi solusi, jangan kata pada dia, la taqul mithla ma qala lak, jangan kata pada dia seperti mana apa yang dia kata pada engkau, walakin qul yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, akan tetapi katakanlah, moga Allah mengampunkan engkau wahai Abu Bakar. Lalu Sayyidina Rabi'ah bila dia buat begitu, dia kata dia nampak Sayyidina Abu Bakar berpaling, dan Sayyidina Abu Bakar berpaling tu nampak titisan air mata mengalir di pipi Sayyidina Abu Bakar. Terharu, kan, dengan akhlak sahabat beliau ni. Ini akhlak mereka yang telah ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pergaduhan mereka pun, pertelingkahan mereka pun, kita dapat pengajaran dan hikmah serta kebaikan yang besar. Tapi kita kadang-kadang tak bergaduh pun, kadang-kadang perkataan-perkataan yang kotor dikeluarkan, kadang-kadang maki hamun dan sebagainya. Apatah lagi bila bergaduh. Tengok dekat Facebook, tengok dekat Instagram, tengok dekat Twitter, tengok dekat mana-mana tempat pun, dekat WhatsApp dan sebagainya, macam mana kata-kata buruk yang dikeluarkan, kata-kata nista yang dikeluarkan. Zaman kita sekarang lagi mudah lagi. Zaman dulu orang nak mengumpat kena tunggu besok pagi. Tunggu besok. Kalau malam ni rasa nak mengumpat, kena tunggu besok. Orang perempuan makcik-makcik, kan, dia kena tunggu dah selesai basuh baju, dah jemur baju, dah settle semua, baru bermulalah sidang mesyuarat tingkap, kan. Mana ada orang mengumpat pukul 1 pagi, 2 pagi dulu-dulu. Tapi sekarang 24/7, tuan-tuan. Kalah 7-Eleven. 7-Eleven pun ada tak 24 jam dah sekarang ni, kan. 7-Eleven pun ada tutup awal. Dia boleh mengumpat, tuan-tuan, 24 jam. Kita lah, bukan dia, kita. Pukul 1 pagi pun boleh, pukul 2 pagi pun boleh, tak ada masalah. Ni dekat apa? Dekat handphone, dekat WhatsApp group dan sebagainya. Tadi ada sahabat tanya soalan fiqh dekat WhatsApp group pukul 7.40. 7.40. Saya jawab. Saya jawab balik. Ada seorang sahabat lagi, seorang ustaz lagi tulis, Ustaz Abu Jihad ada dalam grup tu. Ada seorang ustaz tu dia pukul 8 malam dia tulis. Dia kata hebat betul korang ni, kata. Tengah berbuka puasa pun boleh. Apa? Dah menjawab-jawab, kata. Dia sebenarnya bukan tengah buka puasa, 7.40 dah habis buka puasa, dah habis main maghrib pun. Kan? Tapi ada orang tak habis lagi lah kot, kan? Buka puasanya. Kita buka puasa ringan-ringan, 7.40 dah settle lah semua. Tapi nak ceritanya 24 jam benda tu boleh, kan? Dia tak mengira waktu. Tengah buka puasa pun boleh, kan? Nak mengumpat dan sebagainya. Dan antara solusi yang boleh kita buat, selain daripada kita menjaga lidah kita daripada bercakap yang buruk, jaga juga daripada bercakap benda yang tak ada manfaat, kan?
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara baiknya Islam seorang tinggalkan apa yang tiada kaitan dengan dia. Jadi orang yang pendiam lebih baik pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, sebelum maghrib khususnya, daripada kita duduk bersembang, baik kita banyakkan berdoa. Petang tadi, tuan-tuan, petang Jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan, sebelum kita berbuka puasa, ada setengah tempat hujan pula lagi, berkali-kali ganda peluang untuk doa mustajab. Berapa ramai di kalangan kita yang habiskan masa tersebut dengan berdoa, dan berapa ramai di kalangan kita yang habiskan masa dengan berbual. Sebelum buka puasa, biasalah berbual, duduk depan makanan sambil gentil kurma, kan? Sembang kosong, rugi, tuan-tuan, rugi. Saya tanya banyak masjid, sebelum maghrib buat apa? Baca tahlil. Dia kata bagus, alhamdulillah. Habis baca tahlil, doa. Habis doa tahlil, ngam-ngam azan ke? Taklah, adalah gap sikit, 3 minit macam tu. 3 minit tu buat apa? Sembang. Kan dah rugi dah waktu tu. Itu waktu doa mustajab, kita bersembang. Tuan-tuan apa kata? Jadikan budaya, mulai Ramadan tahun ni, setiap malam sebelum maghrib, dudukkan anak-anak kita semua, satu keluarga, duduk sama-sama. Kalau dekat masjid lah, dekat rumah lah, duduk sama-sama, baca zikir, baca doa. Jangan ada seorang pun bersembang, jangan ada seorang pun duduk tempat lain. Semua sama-sama, yang puasa, yang tak puasa pun duduk sekali. Duduk sama-sama baca, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ulanglah. Selagi mana belum azan, lagi tu ulang. Paling tidak 5 minit dah. Paling bagus lebih kurang 10 minit sebelum buka. Duduk, akak-akak yang tengah sediakan makan, make sure 5 minit sebelum maghrib makanan dah siap. Bukan lagi waktu untuk kita berempas pulas dekat dapur. Biar 5 minit yang terakhir tu kita dapat duduk sama-sama baca doa. Sebab itu waktu doa mustajab. Gunakan betul-betul. Dan antara manfaat bila kita banyak berdoa waktu tu, sekaligus mulut kita elakkan daripada bercakap benda yang sia-sia. Dan akhir sekali mudah-mudahan lidah kita pun lidah yang terjaga. Maka mudah-mudahan doa yang dibacakan oleh imam kita pada tiap malam lepas witir tu, salah satu doanya untuk menjaga lidah, makbul. Allah Ta'ala perkenankan, maka lidah kita terjaga dan tidaklah lidah itu menjadi sebab kepada masuknya, terjerumusnya kita ke dalam neraka. Bahkan lidah kita lah yang mudah-mudahan menjadi saksi membawa kita ke syurga nanti. Allahumma amin. Cukup setakat itu insya-Allah untuk malam ini. Mudah-mudahan malam yang ke-7 Ramadan ini Allah Ta'ala kurniakan kita segala yang baik. Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan agar dapat beribadah kepadanya. Dan Allah kurniakan kita istiqamah, dapat menggunakan sepenuhnya bulan Ramadan ini. Allah kurniakan kita Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kenikmatan Ramadan seperti mana dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat baginda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla shar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.